Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu matematik pengguna, yang mana dalam matematik pengguna ni ada simpanan dan pelaburan serta kredit dan hutang. Okey, jadi dalam tajuk ni awak semua akan belajar tentang pengurusan keuangan. Okey, apa itu simpanan? Yang awak tahu simpanan tu apa? Maksudnya simpanan tu adalah wang lebihan yang kita simpan. Okey, wang lebihan yang boleh disimpan, yang boleh kita simpan sama ada di bank ataupun dalam laci ataupun tabung yang kita ada kan. Maksudnya simpanan. Maksudnya kita ada wang lebihan yang boleh kita simpan. Okey, dalam simpanan dia terbahagi kepada 3. Okey, dia ada akaun, iaitu dia ada 3 jenis akaun. Okey, dia ada 3 jenis akaun, iaitu yang pertama adalah akaun simpanan. Dia ada akaun simpanan. Yang kedua adalah akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Okey, kedua adalah akaun simpanan tetap dan terakhir adalah akaun semasa. Okey, bermaksud kita akan ada 3 jenis akaun. Okey, nanti cikgu akan terangkan apa itu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Dan awak semua kena tahu maksudnya apa perbezaan antara 3 jenis akaun ni. Okey, jadi cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan akaun simpanan tetap, akaun semasa. Okey, bagi akaun simpanan ni awak pernah tahu, dia boleh boleh menyimpan. Okey, dalam akaun simpanan ni awak boleh menyimpan, awak nak menyimpan seberapa amount pun. Maksudnya dia tak ada had kan. Amount ataupun jumlah yang hendak disimpan. Okey, contohnya awak nak masuk RM10 pun boleh hari ni dan boleh keluarkan pun hari ni juga. Okey, untuk akaun simpanan ni kita ada kadar faedah. Kadar faedah ni bermaksud macam ni. Contoh awak menyimpan, awak menyimpan sebanyak 300 dalam setahun. 300 setahun, tapi bila ada kadar faedah dia bagi persen. Contoh bila awak simpan dia akan dapat pulangan. Maksudnya faedah ni kita akan dapat income. Contohnya kalau 300 lepas tu kita simpan setahun, kita akan dapat kadar faedah daripada tu 2%. Maksudnya 2% dia akan darab dengan 300 dan kita akan dapat hasil daripada simpanan kita. Maksudnya macam tu kadar faedah. Okey, dan kadar faedah untuk akaun simpanan ni adalah lebih rendah lah. Dia lebih rendah daripada akaun simpanan tetap sebab dia ni akaun simpanan biasa. Maksudnya dia ni tidak ditetapkan berapa amount yang dimaksud. Maksudnya RM50 ke untuk setahun. Maksudnya dia tidak ditetapkan. Jadi dia punya kadar faedah lebih rendah. Okey, dan seterusnya untuk akaun simpanan ni dia boleh mengeluarkan bila-bila duit. Maksudnya mengeluarkan bila-bila lah, maksudnya suka-suka hati kita lah. Contohnya kalau kita nak bila-bila masa. Contoh kalau kita masukkan hari ni 300, esok kita nak keluarkan 200 boleh. Itu adalah akaun simpanan, boleh dikeluarkan bila-bila masa. Okey, kalau akaun simpanan tetap pula, dia lain sikit pada akaun simpanan. Maksudnya dia kalau kita tengok ni dia up sikit lah pada akaun simpanan sebab dia akaun simpanan tetap, nama lagi tetap. Maksudnya untuk menyimpan ni dia ada jumlah wang tertentu lah. Okey, maksudnya dia ada tempoh yang ditetapkan lah untuk dikeluarkan. Contoh macam akaun simpanan tadi kita boleh keluarkan bila-bila masa, tapi bila akaun simpanan tetap ni dia ada tempoh yang boleh kita keluarkan. Maksudnya ada tempoh matang. Contohnya kalau kita simpan, kita ambil yang 3 bulan. Okey, lepas 3 bulan baru kita boleh keluarkan duit tu. 9 bulan ke ataupun setahun. Okey, seterusnya kadar faedah pun dia lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan.
yang biasa. Dan yang last sekali dia ada mengeluarkan CJ simpanan. Okey, bila kita buat simpanan tetap dalam akaun simpanan tetap, dia ada mengeluarkan CJ simpanan. Okey, last sekali adalah akaun simpanan. Biasanya orang yang buka akaun semasa, akaun semasa ni adalah kebiasaannya untuk tujuan perniagaan. Biasanya ada, kalau kita tengok, kalau kita membeli online ke, dia bagi nama online banking dia, nama syarikat dia. Itulah maksudnya akaun semasa. Dia buat untuk perniagaan. Tapi ada juga sesetengah tu buat peribadi, tapi dia lebih kepada perniagaan. Okey, dan yang kedua, kalau ada akaun semasa ni, dia boleh membuat pembayaran tu secara ataupun melalui cek. Macam kita tengok orang bagi cek tu, maksudnya dia ada akaun semasa. Dia boleh menggunakan cek tu untuk bayar sesuatu amount apa yang dia beli. Okey, dan akaun semasa ni dia tidak dibayar faedah. Sebab macam kita tahu perniagaan kan, maksudnya dia okey, macam kita tahu kalau perniagaan ni dia ada banyak, maksudnya syarikat kan banyaklah duit kan, amount tu banyak dalam akaun. Jadi bank pun dia pun cerdik lah kan, maksudnya dia tidak bagi faedah. Kalau tidak, mestilah banyak kan untung peniaga-peniaga tu. Maksudnya dia tidak ada faedah lah, maksudnya dia tak ada. Contoh kalau kita masuk dalam akaun semasa ni 10,000, tak ada dapat berapa-berapa. Maksudnya itulah dia kata tidak dibayar faedah. Okey, dan last sekali malah dia dikenakan cas perkhidmatan pula. Contohnya macam kad kredit untuk pemegang akaun semasa. Okey, jadi cikgu nak awak faham ni dan cikgu bagi latihan. Okey, Assalamualaikum.